Okay, so kita akan so lecture insyaAllah dah habis semua. Tinggal hanyalah tutorial So kita akan discuss tutorial last kali, which is tutorial 13. Okay, sekat sini kita ada S50 dengan S49. Maybe you all boleh take turn. Okay, kita mulakan dengan S49 dulu untuk soalan nombor 1. Boleh? Okay. Boleh discuss dulu soalan nombor 1. Apa kita start dengan S50 ke dulu? Kita Saya jawab answer. Sekejap. Okay. Which of the following statements are false regarding the first law of thermodynamics? So, saya jawab A sebab B, C dengan D tu saya tengok semua betul. Tapi saya tak pasti sangat sir. A, jawapan dia, the first law of thermodynamics is another energy conservation law that relates changes in internal energy. The energy associated with the position and motion of all the molecules of a system to energy transfers due to heat and work. Betul ke? so jawapan kamu A ya. Dia tanya false false. Okay, tak apa. The first law of the thermodynamics is another energy conservation law that relates changes in internal energy. So the energy associated with the position and motion of all the molecules of the system to energy transfer due to heat and work. So basically jawapan A itu sebenarnya true Jawapan A itu true. Sebab kalau kita tengok memang first law of thermodynamics dia ialah delta U sama dengan Q plus W. Delta U ialah Q plus W. Jadi memang true. Memang cerita dia mengenai internal energy dan juga berkaitan dengan heat dan juga work. Okay. So jawapan A sebenarnya betul. Okay, kita tengok jawapan B pula. Betul ke salah? In the first law of thermodynamics, Q is positive if energy is transferred into the system and energy is negative when removed from the system. So it's also true. So soalan B pun jawapan B pun also true. Juga betul. Okay, bukan false Untuk C, in the first law of thermodynamics, W is positive if work is done by the system and negative if work is done on the system. So jawapan sebenarnya ialah C. Sebab C sepatutnya W is negative, is work done by the system. Okay, negative work done by the system. So work done on the system ialah positive. Dia terbalik. Itu yang obvious sekali. So jawapan yang sebenarnya ialah jawapan C. Okay. Tengok D If a system undergoes a change from initial state to a final state, then the change in the internal energy is given by delta U equal to UF minus UI equals to Q plus W. Also true. Okay. Alright. Okay. Next, number 2. Siapa nak jawab boleh? Silakan.
Ambil daripada S50 pula. Tadi hari ni S49. Daripada S50 pula untuk soalan nombor 2. Silakan. Sir, tak payah share screen tak apa kan? Tak apa, boleh baca je. Okay, untuk satu, in an isothermal process, the pressure remains constant as it expands or is compressed. Jawapan saya false. Dua, in Sepatutnya. Kalau false, kenapa false? Yang nombor 1 tu? Sebab sepatutnya isobaric process pressure remain constant. Lepas tu untuk soalan 2, in an adiabatic process, no energy enters or leaves the system by heat. Jawapan saya true. Untuk 3, in an isovolumetric process, the volume change and no work is done on or by the system. True. Nombor 4, isobaric process occurs at a constant temperature. False. Constant temperature sepatutnya isothermal. Isothermal An isobaric process occurs at a constant temperature. So constant temperature isothermal. So false, true, false. Okay, very good. Next, number 3. Miss Ya, silakan. Number 3. No heat engine operating in a cycle can absorb energy from a reservoir and use it entirely for the performance of an equal amount of work. This statement is typical of a statement from my answer is C, the second law of thermodynamics. Okay. Kalau berkaitan dengan heat engine, Carnot cycle, reservoir bukan reservoir. Okay, memang the second law of thermodynamics. Okay, second law of thermodynamics. Apa equation untuk second law of thermodynamics? Siapa ingat? Ataupun apa equation yang mengaitkan dengan efficiency? Tu sekejap lagi lah kita tengok efficiency. Second law of thermodynamics berkaitan dengan efficiency. Okay, number 3. Sorry, sepatutnya number 4 lah. Number 3 tu ada 2 kan? Number 3. Patutnya dekat sini number 4 lah. Okay, next question, by visual inspection. Okay, next. Nombor apa? S50 lah pula. S50 punya turn. Okay, untuk soalan ke, by visual inspection, order the PV diagram shown in figure 12 from the most negative work done on the system to the most positive work done on the system. Untuk rajah yang pertama, nak panah dia ke atas, dan bila saya kira area under the graph, saya dapat 4.
Untuk second diagram, anak panah dia ke bawah, and then bila saya kira area under the graph, saya dapat -3 sebab graph arrow dia ke bawah. And then untuk third diagram, saya kira area under the graph dapat 3, dan anak panah dia ke atas, jadi dia +3. Untuk the diagram, arrow dia ke bawah dan saya kira area under the graph dapat -4. Jadi susunan dia D, B, C, A. Saya jawab C. Okay. D, B, C, A. Alright. Betul kalau ikutkan apa yang awak fikir tu, which is dari segi positif atau negatif. So kalau ikutkan paling positif mestilah D kan. D, lepas tu B, lepas tu C, lepas tu A. Tetapi that is considered, okay, kalau situation dia ialah work done by the system. Kalau work done by the system, yes, itu correct order dia. Tetapi sekarang ialah dia kira benda ni dia kalau tengok the most negative of work done on the system. Maksud dia bukan sistem tu buat, tetapi orang sekeliling yang buat pada sistem tu. Okay. Atira, okay, make sure dalam soalan nombor 3 plus ni, okay, nombor 3 plus lah, saya tak tahu, nombor 4 lah aku. Okay. Dia cerita mengenai the system work done on the system. Maksudnya dibuat oleh orang lain kepada sistem. So dalam situasi graf itu menunjukkan work done by the system. Jadi jawapan dia akan jadi terbalik. Jadi apa yang awak rasa negatif tu, itu ialah yang paling positif. Itu ialah paling positif sebab dia ialah work done on the system. Maksudnya kalau awak rasa negatif itu ialah work done, okay, by the system negatively. So dia adalah lebih positif berbanding yang lain-lain. So maksud dia jawapan sebenarnya ialah A, C, B, D. Okay, A, C, B, D. Terbalik saja dengan jawapan awak. Jawapan awak C. Tapi itu ialah considered work done on the system. Work done by the system. Dia buat oleh sistem. Tapi kalau work done on the system, maksudnya melawan yang tadi. Maksudnya kalau jawapan A 4, awak calculate, so sebenarnya ialah negatif 4. So jawapan dia sebenarnya ialah negatif 4 untuk A, untuk B ialah 3, untuk C ialah negatif 3, untuk D ialah 4. Jadi yang paling negatif ialah C. Paling negatif ialah A, negatif 4. A, C, B, D. Itu jawapan dia. A, C, B, D. Boleh Atira? Okey semua orang? Kalau tak faham boleh tanya lagi ya. Itu je. Kalau dia kata work done by the system, jawapan awak dah betul. Work done by the system. Sebab graf ini menunjukkan work done by the system. Cuma dia ada reversible. Dia akan reverse ke belakang kan. Bila reverse ke belakang, dia dapat negatif. Okay. So bila negatif itu, maksudnya kalau kita nak work done on the system, kita akan jadi terbalik jawapannya. Terbalik. Okay, very good Atira. Thank you. Bila awak salah, jadi orang pun lain boleh tahu. Okay, kenapa jawapan tu salah? Kenapa jawapan dia betul? Okay, very good. Next, number 4. Which is sebenarnya number 5 lah ni. Okay, number 4. Dalam soalan number 4. Okay. Me, sir. Yep, silakan. Okay. So untuk soalan nombor 5, all 4 thermal processes in gases presented on the PV diagram in figure 12.1. Choose the correct processes for paths A, B, C and D. Give path B, Q equals to 0. Okay, so daripada figure tu, jawapan saya ialah A, which is A is isovolumetric, B is adiabatic, C is isothermal and D is isobaric. Sebab apa? Sebab A isovolumetric sebab A tu dia punya volume dia constant, and then B adiabatic sebab dia dah bagi kat atas tu B tu Q dia adalah 0. Untuk isothermal pula dia punya temperature pula no change, constant, so saya ambil yang sama, yang ikut selari dengan temperature tu.
And then ND is isobaric sebab dia punya pressure dia constant. Okay, so A isovolumetric jelas, D isobaric jelas. Yang mungkin confusekan antara kita ialah isothermal dengan adiabatic. Apa beza dia kalau dari segi graf? So just beritahu jawapan dia A memang betul lah. Sebab apa? Sebab adiabatic dengan isothermal dia graf dia curve graph, adiabatic pun curve graph tetapi lebih steep, lebih curam. So dia lagi ke bawah lagi daripada isothermal. Kalau isothermal ialah C, adiabatic mesti B. Macam tu So kalau katalah isothermal tu ialah B, adiabatic mesti di bawah B lagi. Tak boleh di atas B. Itu nak bagi faham Okay, so that is for thermal processes. Okay, thank you Jess. Now we go to number 5. Saya sir. Okay. Untuk nombor 5. Three engines operate between receivers separated in temperature. So, jelas ke? Yeah. Okay. By 3 Kelvin, the reservoir temperatures are as follows. Okay. Rank the engines in order of their theoretically possible efficiency from the highest to lowest. Okay, saya guna formula efficiency max equal to 1 minus TC divided by TH. Divided by horizontal. Okay, untuk engine M saya dapat 0.3 Kelvin. Engine N 0.375 Kelvin. Lepas tu engine P 0.5 Kelvin. So dia suruh dia nak from the highest to lowest. So jawapan saya P N M C. Okay. So untuk soalan nombor 5 mengenai efficiency. Dan efficiency ada dua formula dia. Satu ialah E equals to, E tu efficiency 1 tolak TC over TH. So tengok 1 tolak TC over TH. TC tu ialah apa? Ialah temperature cold temperature. TC cold and TH ialah high temperature. Ataupun hot temperature. Lebih tepat hot lah. TH. Maksudnya TC bagi dengan TH. 1 tolak TC tolak TR over TH. Itu yang pertama. Yang kedua ialah work done. Dari segi work done. Okay. Dari segi heat. QC over QH pun boleh juga, boleh digunakan. Right. So untuk efficiency ni kalau kita tengok dia nak yang paling dalam soalan ni dia nak from highest to lowest. Okay, highest to lowest. Okay, so yang highest kalau kita tengok betul ialah 0.5. Kita ada 0.3, 0.375, 0.5. Okay, sebenarnya soalan dia minta efficiency. Tapi jawapan efficiency macam 0.3 bukan 0.3 Kelvin 0.3 sahaja. 0.3, 0.375, 0.5 sebab dia ialah dalam bentuk percentage sebenarnya. Okay, kalau kita ada kali 100% memang dia akan keluar percentage lah. Okay, ataupun dia akan keluar dalam bentuk decimal point. Tapi dia bukan Kelvin dia bukan unit Kelvin. Unit dia tak ada unit, dia efficiency. Okay, so betul jawapan dia C P N and M. Thank you sir. Okay, thank you Fakila. Alright, now we go to structure questions. Okay. Tengok pada soalan nombor 1. Silakan. Miss lah. Ya, silakan. I share screen lah. Boleh.
Okay, for number 1, an ideal gas is enclosed in a cylinder with a movable piston on top of it. The piston has a mass of 8,000 grams and an area of 5 centimeters square, and is free to slide up and down, keeping the pressure of the gas constant. How much work is done on the gas at the temperature of 0.200 mole of the gas is raised from 20 degrees Celsius to 300 Celsius. So first saya keluarkan semua maklumat yang ada. Lepas tu sebab dia cakap how much work done on the gas, so dia punya formula is W equal to negative P delta V, sebab dia by the work is done by the system on the gas. So saya masukkan formula tu. So kita dalam ni tak ada dia punya pressure. So first saya cari dia punya tak ada dia punya V. So first tu apa ni? Sekejap. Saya mula-mula buat negative V final minus V initial. So ni equation number 1. Then equation number 2 saya buat dari PV equal to nRT, V equal to nRT over P. So this equation number 2. So saya masukkan equation number 2 into 1. W equal to negative P. So sebab di sini dia cakap VF minus VI. So sini temperature final, sini temperature initial. Lepas tu W, so saya cancelkan dia punya pressure. So saya dapat W equal to negative nRTF plus nRT initial. So dah tu saya susun balik sebab dia punya NR sama. So saya masukkan dalam kurungan T final minus T initial. Lepas tu saya masukkan balik dia punya nilai, dapatlah negative 465 joule. Lepas tu B, what does the sign of your answer to part A indicate? So the sign here is negative. So maksud dia the work is positively done by the gas into its surrounding. Okay, very good. Alright, W equals to negative PV. Maksud dia, dia cakap pun mengenai macam mana kita nak pakai P times delta V tu Tapi kita faham work done. So kita dalam ni kita nampak ada berlaku perubahan dekat temperature. Okay, tetapi dalam sistem dia kata ideal gas. Bila dia mention mengenai ideal gas, mungkin kita boleh faham, okay, ideal gas ni ada, bila berkaitan dengan gas, kita boleh gunakan PV equals to nRT. That is number 1. Okay, macam equation number 2 tu, PV equals to nRT. That is due to ideal gas. Okay, so the piston has a mass of 8,000 gram, an area of 5 centimeter cube, and is free to slide up and down, keeping the pressure of the gas constant. Maksud dia constant pressure, isobaric lah. Okay, constant pressure. Bila piston itu bergerak, maka pressure maintain, dan pada masa yang sama dia akan berlaku perubahan volume. So volume itu kita gunakan PV equals to nRT dan replace balik dalam equation ni. So untuk Kisha saya nak tanya, N itu apa? N is mole. Number of mole. Yes, number of mole, and R itu ialah gas constant. Itulah dia panggil dia punya dalam appendix tu, R tu ialah 8.31 joule per mole Kelvin. Joule per mole Kelvin. So mole dengan mole atas tu, yang 0.2 tu boleh di cancel out. Dan tinggal Kelvin. Kelvin itu kena kali dengan delta T. Delta T tu kena convert kepada Kelvin lah. Sebab dalam ni dia bagi dalam Celsius. So kena convert Celsius kepada Kelvin. Okay. So betul macam Kisha cakap tadi. So ini ialah perbuatan sliding up and down. So bila kita dapat work, okay, equals to negative 465 joule, itu dah dia tanya how much work is done on the gas. How much work is done on the gas. So itu ialah work done, the positive work done. Maksudnya system do negative 465 joule. Makanya
nilai negatif itu ialah nilai positif untuk work done on the system. Bukan work done by the system to its surrounding. Maksudnya kalau work done on the system kita calculate tadi dapat negatif. Kan part A kita dapat negatif. Work done on the system. Maksudnya surrounding kepada sistem. So sekarang ni bila kita dapat negative 465 joule merujuk kepada work done by the gas to its surrounding. Positive work done by the gas to its surrounding. Okay. Alright. Very good. Okay. Now we move to number 2. Okay. Teruskan. Ya, silakan. Okay, untuk soalan 2, dia tak ada cakap. Atira, bukan kamu dah buat ke tadi? Sepatutnya waktu ni turn saya. Okay. Okay. Alright. Okay. Soalan nombor 2, gas in a container is at pressure of 1.5 atmosphere and a volume of 40 m3. What is the work done on the gas? Saya guna buku physics survey. Kalau work done on the gas, maksudnya work dia positif. Dan untuk soalan A, if it expands at constant pressure to twice its initial volume, kan constant pressure, jadi saya guna formula W equals to P delta V. And okay, and then the initial volume dia ada cakap final volume dia adalah twice its initial volume. Jadi saya kira final volume 2 darab dengan 4 ni dapat. Dan saya bawa masuk nilai. Pressure ni saya tukarkan kepada bentuk atmosphere kepada Pascal. Dan saya masukkan nilai dan saya dapat positif 6.1 times 10 to the power of 5 joule. B pula, it is compressed at constant pressure to 1/4 its initial volume. Jadi final volume dia adalah 1/4 darab dengan 4 dan saya dapat 1 dan saya bawa masuk nilai dan saya dapat negatif 4.6 times 10 to the power of 5 joule. Betul ke sir? Okay, bila work done on the system, maka dia punya work done akan jadi negatif P kali dengan delta V. Macam tadi, macam yang Kisha buat tadi sebelum ni kan. So W equals to negative pressure kali dengan delta V. Kena letak negatif kat luar tu. Itu maksud dia work done on the gas ataupun work done on the gas. Maksudnya work done dia tanya work done on the gas, maksudnya by its surrounding lah kan, by its surrounding. Okay, so W equals to negative P delta V. Alright, so jawapan awak tu, okay, saya nak terangkan juga pressure, okay, yang digunakan dalam equation tersebut ialah dalam unit Pascal. Biasanya unit Pascal kita guna pressure. Okay, pressure pressure kita guna unit Pascal balik lah. Okay, tetapi ada juga pressure yang diberi dalam atmospheric pressure, dalam unit atmospheric, dalam unit bar contohnya. Jadi kita kena convert kepada SI unit dia, which is Pascal. Macam mana conversion dia, itu yang telah ditunjukkan oleh Atirah tu lah. Ya, Atirah mana 1.5 at atmospheric pressure, okay, kali dengan 101325 Pascal. So dan kita dapat dalam unit Pascal. Bila unit Pascal baru boleh calculate dengan V. Okay, sebab nanti end up dia baru boleh dapat joule. Kalau dalam unit atmospheric tak boleh tak boleh kali straight dengan dia punya volume. Nanti tak dapat joule. Okay, so jawapan yang A tu hanya perlu letak negatif lah. Hanya perlu letak negatif. Kalau kamu jawab ni betul betul, nilai tu betul, 6.1 kali 10 kuasa 5 joule, betul. Tetapi disebabkan ni ialah work done on the gas. Work done on the gas, bukan work done by the gas.
Okay, work done on the gas. So maksud dia is surrounding ataupun by, dia macam ni dalam situasi dia ni, dalam container ada gas. Okay, so sistem itu ialah gas itu sendirilah. So kalau gas itu maksud dia by the system. Okay, dia jadi by system, maka nilai work dia akan jadi negatif. Ini maksud dia work done ini yang dimasukkan on the gas ni, maksudnya work done dilakukan oleh sistem tersebut. Okay, dia terbalik dengan yang dalam nota saya itu. So kena letak negatif. Okay. So dalam soalan B pula, okay, dia kata compress. If is it compress at a constant pressure to 1/4 its initial volume. Okay, dia compress constant pressure. Maksudnya daripada besar jadi kecil. Bila besar jadi kecil, maka nilai tadi tu, okay, delta V dia berapa tadi? 4 kan? Dia turun jadi 1/4. 1/4 jadi berapa? Jadi mungkin lebih kurang 3 lah kan? 1 tolak 4. Lebih kurang kan? Sebab 1/4 1. Sebab daripada 4 tu 1/4 buang jadi negatif 3. Negatif 3, macam saya cakap tadi kan, W equals to negative P. Kena ada kat luar kan? So sepatutnya jawapan untuk B tu ialah positif 4.6 kali 10 kuasa 5 Joule. Saya tahu mungkin susah nak hadam. Kenapa negatif sekejap, kenapa positif sekejap. Tapi kalau work done on the gas macam ni, okay, kita letak negatif P delta V. Negatif P delta V. Sama macam soalan nombor 1 tadi. Okay, soalan nombor 1 tadi, W equals to negatif P kali dengan delta V. Work done on the gas. How much work done on the gas? Itu maksud dia. Okay. Thank you, Atira. Thank you, sir. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 3. Ada 8 soalan ni, banyak juga. InsyaAllah. Okay, next. Jangan tunggu lama. Mungkin nak. Sekejap, sir. Okay. Nak digest dulu ke? Tak apa. Saya okay je. Okay? Sebab kita ada masa sampai pukul 10. No problem. Okay, just take time. Okay, maybe nak tengok macam mana satu soalan tu. Mungkin ada orang nak tanya soalan ke apa-apa boleh. Nampak je? Yes, nampak. So soalan dia, find the work done by an ideal gas as it expands from point A to point B along the path shown in the figure P12. So jawapan dia, kita kena cari je luas under graph dia. Saya cari je, pecahkan. Lepas tu saya tukar KPA kepada PA. Saya darabkan 1000.
kita dapat jawapan 1.25 darab 10/6. Lepas tu yang B tu kita negatifkan dia je. Sebab dia terbalik je. Okay, so untuk jawapan A 1.25 megapascal ataupun 10 kuasa 6 Pascal. Pascal dia joule lah sebenarnya joule lah sebab work kan. Work tu joule lah. Tak payah guna Pascal meter cube tu kan. Terus kepada joule saja. Kalau work, kalau awak dah guna Pascal kali dengan meter cube, terus kita dapat joule. Okay, so kenapa? Sebab dia ialah proses yang positif. Maksudnya daripada A ke B. Okay, A ke B daripada kiri ke kanan kita dapat positive value. So kalau terbalik dia kata daripada kanan ke kiri, maka kita akan dapat work yang sama tetapi dengan negatif dan. Okay, negatively. Value dia akan jadi negatif. Negatif 1.25 10 power of 6 joule. Okay, joule lah unit dia joule. Okay. Okay Danish, thank you. So area under the graph. Kalau tak boleh nampak area under the graph tu, cuba pecahkan dia. Mungkin ada orang dia tengok sikit pun dia dah tahu kan. Kalau kita tak biasa, kita pecahkan dia kepada beberapa bentuk yang kita faham. Contoh dia ada trapezium, ada triangle, ada square, ada rectangle. Saya boleh gunakan equation mana-mana asalkan kita faham. Area under the graph ni memang akan pelik sikit. Sebab dia ada banyak bentuk dalam tu. So kena tengok pada kesesuaian. Okay, number 4. Saya sir. Yap, silakan. Boleh nampak skrin? Boleh. So untuk soalan 4, a gas is compressed at constant pressure of 0.8 atm from 9 liter to 2 liter. In the process, 400 joule of energy leaves the gas by heat. So for A, what is the work done on the gas? So mula saya buat 9 liter ni tukar kepada meter. So 9 liter sama dengan 0.09 meter kuasa 3. 2 liter is equal to 0.002 meter kuasa 3. So saya untuk ATM saya tukar kepada Pascal. 0.8 ATM equal to 81060 Pascal. So cari work done on gas. Saya guna formula W equal to P delta V. So saya masukkan dapat 567. Kenapa dekat sini negatif? Sebab work done on gas W is negatif, so saya pindah kat sini dapat negatif. So for B, dia suruh cari change internal energy. So saya guna formula delta U equal to Q plus W. So kat Q dekat sini negatif sebab dia kata by heat. Energy. So negative 400 plus W 567 joule. So saya dapat 167 joule. Okay, very good. Alright, cuma dekat sini saya nak mention again Syuhada Nasuha awak punya daripada atmospheric bro ATM kepada Pascal tu kalau boleh tunjukkan walaupun dia side calculation tunjukkan saja. Okay, tak payah sorok lah. Kalau kat sini tak apa, kat sini kita faham kan. Tapi kalau boleh tunjukkan saja, okay, pengiraan tu supaya orang tahu mana kamu dapat atmospheric tu kepada Pascal ya. Okay, so betul jawapan dia. Dan penggunaan equation pun betul. Delta U equals to Q plus W. Kalau kamu tengok Q plus W ialah equation yang sepatutnya kamu guna bila kita gunakan textbook survey. Dia gunakan Q plus W. Kalau kamu tengok nota delta U equals to Q minus W, itulah daripada nota saya. Okay, nota saya tu ialah nota bukan keluaran yang survey daripada nota yang publisher lain. Jadi digunakan Q minus W. Tetapi pengertian Q, pengertian W tu terbalik saja. Q tu masih sama, W saja kalau terbalik. Kalau work done by the system by the
work done by gas, by the system lah by gas itu ialah plus kalau untuk saya punya nota dulu. Okay, kalau untuk dalam sistem ni dia jadi negatif. Macam tu sahaja beza dia. Okay. Thank you, sir. Okay, very good. Okay, number 5. Okay. Next, apa? Number 5. Okay, siapa yang 10? Ataupun kita pergi ke number 6 dulu? Kalau tak ada. Saya buat nombor 6 dulu Ustaz. Okay. Nombor 6. Dia tanya, yang A dia tanya the engine efficiency. So saya menggunakan formula Q hot minus Q cold bahagi dengan Q hot. So saya masukkan nilai 1.7 darab 10 kuasa 3 minus 1.2 darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 1.7 darab 10 kuasa 3. So saya dapat 0.294. Untuk Besarkan B, sikit Aisyah. dia tak boleh besarkan. Ataupun kamu sengitkan kamu punya phone. Boleh tak? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Kalau Zoom pun tak boleh? Tak boleh. Just saya stop sharing sekejap Okay. Okay. So untuk soalan B,
Dia tanya how much work is done by the engine. So work done is Q hot minus dengan Q cold. So 1.7 darab 10 kuasa 3 minus 1.2 darab 10 kuasa 3. So saya dapat 500 joule. So untuk C, dia tanya power output. So power is equal to work divided by time. 0.3. So saya dapat 1.67 darab 10 kuasa 3 watt. Okay, so soal jawapan A kamu dapat 0.294 0.294 ataupun tulisan lain kita boleh gunakan 29.4%. Okay, so how much work is number B, how much work is done by the engine in each cycle, so dapat 500 joule. Okay, and what is the power output? C, what is the power output? Jawapan dia 1.67 10 power of berapa tu? 3 3. 10 power of 3 watt. Okay, ataupun 1.67 kilowatt. Okay, so betul. Dapat dia number 6. Okay, number 7. Tadi Aisyah Sir, tadi untuk number 5. Aha. Untuk number 5 tu saya cuba boleh? Okay, sorry. silakan. Number 5 ya. Yep, silakan. Okay. So an ideal monoatomic gas expands isothermally from 0.5 meter cube to 1.25 meter cube at a constant temperature of 675 Kelvin. If the initial temperature is 1 times 10 to the power of 5 Pascal, find A, the work done on the gas. So saya use down all the information given, and then since dia tak bagi the number of moles, so firstly saya cari number of mole pakai equation PV equals to nRT. And then saya dapat 8.91 mole. So since dia kata just now is constant temperature and find the work done on the gas, so saya pakai equation nRT ln V final over V initial, but letak negatif kat depan sebab work done on the gas. So saya dapat work done is negative 4.58 times 10 to the power of 4 joule. So for B, determine energy transfer Q. So dia dah kata tadi again, it's constant temperature. So dia punya change in internal energy is 0. So dapat U equals to Q plus W. So Q equals to negative W. And then negative 4.58 times 10 to the power of 4 dapat positive 4.58 times 10 to the power of 4 joule. And then the change in internal energy is 0 because of constant temperature. Constant temperature, very good. Okay, thank you Amira. Alright, very good. That is an ideal monoatomic gas. Kalau kita perasan chapter ni, kalau work done dia biasanya, kalau calculations of work done biasanya dia akan tanya reverse tau. Soalan B tu dia tanya reverse. So sebenarnya pengiraan bukan semua tapi macam kita tengok contoh nombor 3. Okay, mula-mula kita dah suruh kita cari satu benda, lepas tu B dia just letak negatif je ataupun B dia jadi positif je. It's as simple like that. Okay, tetapi bukan not all the time macam tu cuma we need to know, okay, that's the time, okay, yang bila kita calculate dapat positif, let's say the work done positively, so dia akan tanya part B, what happen when it reverse. Reverse jadi apa? Simple lah kan. Maksudnya kita dah tak perlu calculate lagi, kita just letak with negative. So kalau macam soalan nombor 5 tadi, okay, part A we have the work done on the gas. The work done on the gas, okay, U equals to Q plus W, tetapi W untuk isothermal, constant temperature, isothermal,
So kita kena gunakan PV ln VF over VI, ataupun kita boleh gunakan macam formula Amira tadi, negatif nRT ln VF over VI pun boleh. Sebab PV sama dengan nRT juga. So ada setengah orang dia nak pakai N negatif nRT. Macam Amira tadi, dia cari dulu mol. Dia cari dulu bilangan mol. Sebab dalam soalan ni tidak diberikan mol. Okay, tak diberikan mol. Jadi kalau tak nak cari mol, kita straight away gunakan PV. Negatif PV sebab pressure ada, volume pun ada. Ya, ln VF over VI. Okay. And semua dalam nRT tu perlu pakai, kalau negatif nRT kena cari mol, kena ingat apa dia R kan, 8.31 something tu, dan juga T dia berapa. Tapi kalau tak nak pakai yang tu, kena pakai negatif PV ln VF over VI pun boleh. Mana yang mengurangkan kesalahan kita. So saya advise tengok kepada soalan. Kalau soalan tu dah dalam soalan tu ada N, ada R, tu memang kita cari dalam appendix kan. T dah ada, N dah ada. Sekarang ni kalau ibu ikut style Amira, betul, tak ada masalah. Cuma you need to find number of mole, N kecil tu. Itu je beza dia. Okay. Kalau tak, kita straight away boleh calculate. So the answer is negative. So bila dalam thermal energy transfer Q, so dia nak cari Q. Okay, delta U equals to Q plus W. Okay, so dalam kes ini delta U 0 sebabkan isothermal. Okay, kalau ikutkan delta U tu apa nilai dia? 3/2 NR delta T. Itu dia value dia. Delta U ialah untuk sebab dia monoatomic ideal gas, so 3/2 NR delta T. So delta T tu 0, sebab itulah delta U jadi 0. Constant temperature kan. Constant temperature, TF tolak TI jadi 0. So therefore delta U jadi 0. So 0 tolak dengan W. W tadi kita dapat daripada part A ialah negatif 4.58 10 power 4. So kita dapat positif. Walaupun rasa macam kenapa jawapan dia is a matter of positive or negative, tapi kita still kena ada calculation. Itu menunjukkan kita faham atau kita tak faham. Ada setengah orang maybe dia letak je lah positif 4.85. Boleh dapat tak final answer? Yes, jawapan akhir betul. Tetapi jawapan pengiraan tak ada. Itu kena ingat as well. Okay. Sir, apa ni kalau kita guna negatif PV ln VF over VI, V tu nak guna final ke initial? VF over VI? V yang PV. Yang initial. Sebab dia PV nRT kan. PV yang asal dia. Daripada yang mana? V tu. P tu 1 kali 10 kuasa 5 lah kan. V dia tu 0.5. Alright, thank you. 1.25 bahagi dengan 0.5. Okay. Sir, dalam appendix kan, dia tulis itu U equals to 3/2 nRT. U tu maksud dia change in internal energy ke? Yes, correct. Boleh tak tulis delta? And then lagi satu equation. 3/2 nRT, betul tak? Sepatutnya 3/2 NR delta T. Sepatutnya. So kalau jumpa equation tu dalam appendix, ingat dia ialah delta T. So dia automatically kalau untuk isothermal dia jadi kosong. Delta U jadi kosong. Itulah sebab kenapa dalam isothermal delta U tu kosong. Itu sebab dia. Okay. And then lagi satu sir. Yang equation W equals to nRT ln VF over VI tu, dekat dalam appendix itu tulis W subscript ENV. ENV tu apa? W equals to negative ENV tak. W ENV equals to nRT ln VF over VI. Yelah, sebab W equals to environment. Maksudnya work done on the gas. Maksudnya work done yang dibuat oleh environment kepada dia. Okay. Itu ENV tu environment. Environment surrounding lah, daripada luar ke dalam. Okay sir, thank you. Okay, now we go to number 7. We have 2 more questions. InsyaAllah by 10 insyaAllah boleh habis.
Number 7, S49 Betul tak? Kalau ikut calculation saya ni, S49, S50, S49, S50. Okay, S49 at 7 Betul tak? Kalau tak ada, kita pergi number 8 dulu. Boleh? S50? Boleh. Yeah. Okay. So number 8, 2 mole of monoatomic ideal gas is initially at a pressure of 2.0 darat 10 kuasa 5 Pascal, volume of 0.025 meter cube, and temperature of 300 Kelvin. Given the universal gas constant R is 8.31 J per mole K, determine soalan first the work done on the environment if the gas expands to 0.050 meter cube at a constant pressure. So, nak cari soalan first, dia punya equation ialah W sama dengan P delta V sebab dia on the environment, so dia positif. So dia punya P ialah 2.0 darat 10 kuasa 5 darat V final tolak V initial 0.05 tolak 0.025 akan dapat positif 5,000 joule. Soalan 2 pula, the work done by the gas if it expands isothermally to 0.050 meter cube. So nak cari ni ialah equation dia W sama dengan nRT ln VF over V initial. So dalam soalan dah bagi number of mole 2, R dia 8.31, temperature dia 300 ln 0.050 bahagi 0.025. So jawapan dia positif 3.456 darat 10 kuasa 3 joule. And then soalan 3, the work done by the gas if it expands adiabatically to a final temperature of 200 Kelvin. So untuk soalan ni, first kena cari change in internal energy dulu. So dia punya equation delta U sama dengan NCV delta T. So tadi N2, CV saya dapat 12.47 sebab dia kata monoatomic gas. So nak cari CV untuk monoatomic gas, 3 per 2R. So 3 darab 2 dan 3 per 2 darab 8.31 dapat 12.47. Sebab tu CV saya 12.47. So darab negatif, darab 200 tolak 300 negatif 100. Akan dapat negatif 2494. And then kita akan susun equation dia. Jadi W sama dengan negatif delta U. So negatif jumpa dengan negatif 2.94 akan dapat positif 2.494 darat 10 kuasa 3 joule. Okay. Very good. Untuk soalan nombor 8 ini adalah soalan pasir. Pasir PHY 094 2 years ago. Okay. So kalau kita tengok dekat situ, kalau kamu tengok dia memang dah bagi appendix siap-siap. Especially universal gas constant 8.31. So don't worry about that. Okay. Joule per mole K. Joule per mole K. So dalam temperature pun dah diberi dalam Kelvin. So tak ada masalah. Memang boleh terus ambil 300 K. Okay. So yang pertama ialah work done on the environment. Biasanya work done on gas, work done on... Sekarang ni work done on environment. So ingat work done on gas, W equals to negative P kali dengan delta V. So work done on the environment, dia jadi terbalik lah. Sebab itulah jawab kawan awak buat tadi, Sofia tadi, dia buat W equals to PV straight away. Okay, work done on the environment ialah positive work. Okay, work done on gas, dia akan dapat negative. Okay, so dapat dari kat situ 5,000 joule. Okay, so work done by gas. Work done by gas if it's expand isothermally. Okay, nampak kat situ ada beberapa term. Yang pertama, work done on gas. W equals to negative. Okay, lepas tu work done by gas. Itu positif. Work done by gas sama juga dengan work done on the environment. Okay, kalau on gas, negatif. Kalau on environment, positif. On environment sama dengan work done by gas. Okay, by gas, so dapatlah positive environment which is 3.456 10 power of 3 joule.
Okay, provided dia gunakan W equals to nRT ln VF over VI. Dia tak guna yang saya bagi tahu tadi masa Amira buat tadi kan, negatif PV kan. Amira guna nRT. Yes, inilah dia. Cuma tak perlu letak negatif sebab work done by gas. W equals to nRT ln VF over VI. N ialah number of mole, R ialah universal gas constant, and T ialah temperature. Kena letak dalam Kelvin sebab dia punya unit untuk matikan R itu ialah joule per mole Kelvin. Jadi Kelvin duduk sebelah bawah, nak kena matikan dengan Kelvin. Okay, so dapat daripada tu saya bagi tahu tadi. And lastly, the work done by gas. Tengok work done by the gas if it's expand adiabatically to a final temperature of 200. Okay, apa yang berlaku dalam adiabatic? So, bila dalam adiabatic, Q will be zero. Q will be 0. So, delta U equals to W. Kan kita ada delta U equals to Q plus W kan. Jadi, Q dah jadi 0 sebab adiabatic. Okay, adiabatic di 0. So, W straight away sama dengan delta U. So, delta U tadi kita calculate based on ideal monoatomic ideal gas 3/2 nR delta T. Tetapi ini dah jadi, ini dah bukan isothermally dah. Dia dah bukan isothermally tetapi secara adiabatic. Adiabatic ada perubahan temperature daripada 300 to 200. So 200 tolak 300 dapat 100K. Dia punya different dia lah. Okay, 100K. So dapat kat situ negative value. Okay, negatif masukkan balik dalam work done by gas. So dia akan dapat jadi positive. 2.493 times 10 to the power of 3 joule. Okay, so that is the final answers. Okay, number 7. S49. For our last question, number 7. Siapa boleh buat? Sir. Ya. Saya cuba. Silakan. Boleh nampak sekarang? Ya, boleh. So number 7, during an adiabatic process, the temperature of 3.92 mole of an atomic monoatomic ideal gas drops from 485 Celsius to 205 Celsius. For this gas, find. So A did not heat it exchange with its surrounding. So saya buat delta Q equals to 0 sebab dalam adiabatic process there's no exchange of heat. So as for B did not work, it does. So saya guna formula W equals to negative delta U. W equals to delta U ni saya tukar kepada 3/2 nR delta T. So saya masukkan N delta T ni sebab soalan bagi Celsius, so tukar kepada Kelvin and dapatlah dia punya work done 1.37 times 10 power of 4 joule. So for C, dia nak change in its internal energy. So dia nak delta U. So guna balik yang W sama dengan negatif delta U. Delta U equals to negative W. So jawapan dia negatif 1.37 times 10 power of 4 joule. Yes. Okay, very good. So during an adiabatic process, so delta Q equals to 0. Okay, delta Q equals to 0. Atau Q lah, Q equals to 0. So the work does. So maksudnya work tu akan jadi positif lah. Okay, sebab kita ambil daripada tadi Q plus W. So Q dah jadi 0 kan. Q 0, saya tinggal lagi W. W equals to delta U. Okay, delta U. Ingat delta U ialah apa dia? So kalau daripada tadi delta U dropping during and the temperature drops from 485 to 205. Maksud dia final temperature dia lah 205. Initial temperature dia 485. Tapi tu Celsius bila kita tukar kedua-duanya ke dalam Kelvin sebab kita nak matikan dengan universal gas constant. Okay. So kita dapat negative 13.7 ataupun 1.37 10 power of 4 joule.
Okay, lepas tu the change in its internal energy delta U equals to negative W. Okay, delta U equals to negative W. W tadi kita dapat negatif kan jawapan dia. So kita dapat kat situ negative 13.7 kilojoule ataupun negative 1.37 10 power of 4 joules. Okay, so in the end the topic is done dan juga tutorial. So untuk tutorial 12 atau 13 ni yang terakhir ni, make sure kamu faham penggunaan. Kalau kita tengok dekat situ, sepanjang kita berbincang dalam lebih kurang 1 jam ni, banyak dia mention mengenai delta U equals to Q plus W. Tadi kena faham work done. Bila dia mention, tengok balik soalan ni, okay, go through the survey textbook. Tengok bila dia mention Q plus W, W itu ialah apa, W itu kalau work done by the gas, dia jadi negatif ke positif. That is the main point here. Dia nak bezakan kita. Okay, jangan ambil mudah negatif atau positif sesuatu benda tu. Okay, kalau heat saya rasa tak ada masalah. Kalau give off dia jadi negatif. Kalau give in dia dapat dia positif heat. Okay, internal energy dengan work itu yang nak kena work on. You kena tengok dekat benda tu. Ada internal energy dia dari segi temperature dia akan jadi zero. For example, kalau kita buat dalam isothermal process. Okay, kalau work done menggunakan constant pressure, so work done ada yang equals to P delta V, ada yang equals to negative P delta V. Tengok penggunaan dia, yang mana yang menunjukkan by, yang mana yang menunjukkan on, yang mana satu environment, yang mana satu work done. Itu yang beza. Walaupun nampak macam ni work je ni, tak, sebenarnya dia ada beza antara work done by, work done on. So kena check betul-betul bahawa kefahaman kita sampai ke tak. Kalau kita rasa tak faham, read again and again. Okay, baca dan juga buat tutorial ini. Tutorial ni penting untuk bagi awak kefahaman either benda tu kamu dah boleh master. Sebab soalan ini confirm ada. Soalan dalam thermodynamics selalu tanya. Cuma tak tahu yang mana satu proses yang akan keluar. Mesti ada dalam final. So at least kena tahu. Kalau tak yang ni pun maybe soalan yang berkaitan dengan heat. Saya tak tahu kan soalan apa yang akan keluar. So tapi setiap tahun soalan-soalan ini memang soalan yang popular. Sebab dia melibatkan penggunaan graf dan sebagainya. Dia nak tengok. So sebenarnya kalau awak tengok soalan-soalan dia memang banyak bergantungkan dengan graf, banyak bergantung dengan dia punya penyataan yang panjang-panjang kan. So itu adalah satu indikator menunjukkan banyak information dalam soalan tu. Okay, so please take some time within your days ke apa ke untuk faham chapter ni betul-betul. Bukan saya kata soalan ni mesti keluar, tapi soalan ini ialah soalan favourite sebab dia memberikan markah yang banyak. Okay, tak masuk dalam final, tak masuk dalam objektif, akan masuk dalam subjektif. So don't worry. Okay, apa yang kamu buat adalah kamu study saja supaya kamu boleh dapat result yang baik, boleh dapat skor yang baik untuk setiap soalan. Okay, so that is the main point here. Objektif, hati-hati bila berjawab. Jangan straight away. I know some of you maybe buat objektif tu macam lebih kurang je. Tapi please markah banyak yang tinggi. Kalau kamu tengok markah tinggi atau markah rendah sesuatu kelas tu, mesti bergantung kepada markah objektif. Mesti disebabkan objektif. Objektif rendah, soalan subjektif boleh dibantu dengan markah-markah jalan kerja dan sebagainya. Tapi soalan objektif, kalau betul-betul, kalau salah-salah. So that is main point. Cuba ingat betul-betul. Okay, dalam 20 ke 30 soalan tu tolonglah concentrate bukan sahaja terhadap subjektif tetapi kepada objektif. And then saya nak remind juga nanti kalau mesti kena make sure bila kita hantar dan macam mana tahu saya hantar tu dapat ke tak. Okay, sepatutnya akan ada email akan masuk kepada kamu. Jadi selepas exam, selepas paper, tolonglah. Okay, saya ingat semua orang please snap your answers.
snap je. Snap kamu punya jawapan tu, especially objektif Snap jawapan kamu, simpan. Masa ada banyak, lebih kurang 1 jam suku kan untuk jawab soalan objektif. Tolong snap setiap soalan tu supaya at least kalaulah jawapan kamu tidak appear, tak keluar, tak dapat di-grab oleh sistem, apa-apa pun kita kena backup dengan benda-benda ni. Ingat, saya punya pesan, okay, sebelum bila dah jawab soalan fizik, setiap soalan tu kamu snap. Okay, ni dah okay, screenshot. Sekarang mudah kan, kalau jawab pakai phone pun screenshot je jawapan tu. Okay, supaya ada bukti yang ni. Kalau kamu tak dapat soalan objektif, ada yang missing for example, saya bagi tahu ni berdasarkan kes yang pernah jadi, especially bila kamu dalam keadaan online ni, kamu jawab online, okay, ada soalan objektif yang dia kata dia hantar tapi dia tak hantar. Dan missing. Bayangkan soalan objektif missing, berapa banyak markah dia rugi. Okay, tapi ada cara kami marking lah, okay, dalam cara dia okay, soalan mesti bila dah hantar mesti dapat email, notification. Kalau tak masuk, dia masuk immediate, dia akan masuk later, tapi mesti dapat. Kalau rasa macam check email tak dapat, mesti ada something wrong dengan kamu punya submission tu. Okay, so that's why saya kata nak elakkan benda-benda ni, tolong snap jawapan kamu, ataupun bukan snap bagi kawan maksud dia dah snap, simpan lah. So kalau kata saya tak jumpa ni, okay sir, saya ada jawapan dia, ni. Tak apalah, at least ada kamu punya record penghantaran. Okay, so that is number 1. Alright, number 2 is kalau boleh buatlah tanpa berbincang. Kalau boleh lah, inilah final. Sepatutnya kamu dah tahu etika dia, jangan meniru. Dan okay, ingat tak, kalau meniru nanti tak berkat. Kalau dapat markah tinggi pun, ingatlah nanti later on kamu akan gunakan markah-markah ni nak masuk ke universiti dan sebagainya. Okay, nanti daripada universiti ni kamu akan cari pekerjaan. Tak maulah macam tu Kita nak kalau boleh biarlah kita buat sendiri. Okay, fikirlah macam mana nak buat. Okay, appendix boleh download, boleh print siap-siap, letakkan. Okay, dan kalau boleh saya nak juga, bila jawapan tu tolong PDF kan. Belajarlah macam mana nak PDF kan. Kalau phone ada macam mana nak convert daripada gambar kepada PDF pun silakan. Okay, gunalah apa-apa apps yang free dalam phone kamu ke, dalam iPad kamu ke, dalam apa-apa tablet kamu pun, untuk convert kepada PDF. Jangan hantar gambar satu gambar. Okay, cubalah macam mana nak mergekan semua file tu jadi satu, combinekan file tersebut jadi satu. Okay, that is number 3 lah. Right, and number 4, please do it carefully. Tengok balik segala tutorial kita. Okay, our tutorial banyak. Tengok balik video-video saya yang dah lepas tu, boleh tengok balik. Tengok dalam saya punya channel, ataupun terus kepada kamu punya Google Classroom. Semua saya akan letakkan di dalam tu. And insyaAllah last kali, saya akan buat satu klinik. Okay, klinik tu maksud dia session Kalau kamu nak tanya apa-apa, saya akan buat session tersebut, dan kamu boleh masuklah. Session tersebut mungkin sehari sebelum final exam fizik. Exam fizik tak silap saya 10 hari bulan. So 10 hari bulan 12. Jadi klinik tu mungkin akan dibuat pada 9 hari bulan. Kita punya paper hari 10 hari bulan tu hari Jumaat. Jadi saya punya klinik tu mungkin hari 9 hari bulan. Nanti saya akan bagi link lah pada siapa yang rasa nak bertanya apa-apa secara online lah. Kita akan buat lebih gunakan Google Meet ataupun gunakan Zoom. Okay, so I think that's all from me. Okay, Alhamdulillah kita dah finish PHY 094. Hopefully kamu akan berjaya dunia akhirat. Nanti kamu akan masuk ke PHY 098 insyaAllah. Saya doakan kamu berjaya. Kalau tak bersama saya pun, maybe bersama dengan lecturer lain lah. Okay, tolong kekalkan momentum yang baik. Okay, kamu dalam kelas kelas tutorial sangat baik. Macam mana kamu discuss. Jadi macam tu lah, teruskan momentum tersebut. Jangan harap lecturer bagi jawapan. Kamu bincang, kamu buat dulu, lepas tu baru present. Kalau lecturer nak bagi tahu jawapan, itu hak dia lah. Okay? So in the end, kamu kena berdikari. Untuk next semester nanti, start fresh, start new. Lepas tu kita akan cuba pulun balik. Alright, I think that's all. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah bahasa.
termarah ke kamu ke, itu saya punya kesilapan dan kekurangan diri saya lah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right, I hope I can see you all over again next semester insya-Allah. Walaupun saya saya akan bercuti sebenarnya saya akan bercuti belajar. Dan mungkin most probably semua kelas saya ni akan diberi kepada lecturer lain. So I hopefully kita boleh jumpa next time kalau ada rezeki di universiti nanti ke apa ke, boleh jumpa insya-Allah. Alright, I think that's all from me. Kita jumpa masa klinik nantilah kalau ada rezeki insya-Allah. I think that's all. Assalamualaikum. Ada apa soalan ke nak tanya? Nak tanya apa-apa? Kita ada masa lebih kurang 3-4 minit ni. Kalau ada. Saya nak tanya, Ya. untuk 7B tu macam mana jawapan boleh positif 7? Soalan tadi ya? B. Tunjukkan kamu punya. Tunjukkan kamu punya. Saya punya jawapan. 7B kenapa jawapan dia positif? Saya kira dapat negatif. Ya, memang silap. NRT dia kan okey. Sebab dia punya temperature dia daripada 205 tolak 485. Tapi kena tukar pada Kelvin. So dapat negatif kan? Tu. Ini U dapat negatif dan kenapa W jawapan boleh positif? W sama dengan delta U. Okey, delta U tu dia ada kosong tolak. Sebab delta U tu sendiri kan dia adalah change in internal energy. Change in internal energy kan. Kosong tolak dia U final tolak U initial. U final dia negatif 1.37 tu. Okay. So kosong tolak dengan negatif 1.37. So sebab tu dia dapat positif. Kosong tolak. Maksudnya U tu kosong. U initial tu kosong. U final yang maksud delta U. Okay. Okay sir. Faham. Thank you. Alright. Okay, anything else? Ada soalan regarding the topics? Ataupun nak tanya apa-apa mengenai exam yang saya tak tahu? Yang saya tahu pun saya tak tahu. Okay. Okay. Okay, so nanti untuk markah apa namanya? Ongoing assessment, saya akan tunggu S50 punya markah lab. S50 punya markah lab. Siapa lecturer lab kamu? Madam Ain ya? Lecturer lab kita orang dulu Dr. Aida. Okay, lepas tu? Lepas tu dia ambil oleh siapa? Madam Ain. Madam Ain. Madam Ain akan bagi markah pada saya dulu dan baru saya boleh riliskan pada kamu lah. So insya-Allah by next week masa minggu next week ialah minggu study week masa tak ada kelas. So insya-Allah by that time saya akan release lah carry mark. Berapa carry mark kamu berdasarkan quiz, lab dan juga assignment. Okay. Ada banyak benda lagi lah. Okay, so untuk S50 markah lab saya belum dapat lagi. Kalau saya dapat insya-Allah dah boleh finalizekan lah. Okay. So nanti saya akan screenshot dan bagi pada kelas lab, nanti kamu boleh tengok lah. Kalau ada apa-apa tolong straight away tanya saya. Kata, "Sir, markah saya ni kurang ni, sepatutnya markah saya test saya sepatutnya dapat 8 tapi saya tulis 6. Nanti kita check balik lah. Kalau ada kesalahan kalau ada kesalahan. Kalau tak ada, okey lah. Saya assume awak dah setujulah dengan markah ongoing assessment tersebut. Okay, I think that's all for me. Alhamdulillah, thank you very much. Thank you for the semesters. I think I'll stop here. Okay, so see you next time. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Doakan kami, sir.